والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحلال حرام قلنا سوى بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazainatika ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuku Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwayallah. Bismillah ma sya'allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita masuk 14 Muharram hari ini tahun 1442 Hijrah, bersamaan dengan hari Rabu hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Jumpa kita untuk pengisian maghrib seterusnya bulan ni. Awal bulan 9 September, 2 September hari insyaAllah. Ingatkan tak boleh sampai juga gelap segelap-gelapnya. Belum maghrib dah gelap. Ya. Bimbang juga ustaz, tu belum kiamat lagi. Ni baru acah nak hujan, punya tak hujan, mungkin bangi hujan lebat. Gelap segelap-gelapnya. Bayangkan ya, itu baru gelap di luar, belum lagi gelap di lubang kubur. Allah tuan ya. Ni kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bab siksa kubur dan dahsyatnya, muka surat 35 34 perenggan ya, atas sekali, menjaga sembahyang 5 waktu. Betul? Okey. Disambung daripada atas ya, sambung sebelah 33 ya, ayat belakang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka ia harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan 4 lainnya. Adapun yang harus dijaga iaitu ya, nak jaga bab kubur, siksa kubur, nak selamat dari kubur, pasal kita semuanya akan masuk kubur. Betul tak betul? Hijrah tu kita sibuk hijrah 1442, betul? Masuk kubur tu dipanggil perpindahan daripada alam kita hidup sekarang akan masuk ke dalam liang lahat, lubang kubur. Ya, saya tak lupa masa ikut Datuk Ismail Gamus pergi ke Polisin tepi laut tu sebelum kuliah, cuba-cubalah jalan-jalan tepi laut tu, terserempak dengan budak OKU. Dia nyanyi lagu lubang kubur, lubang kubur. Tak jadi pergi berkelah, patah balik pun. Mempunyai budak OKU, dia suka. Dan dia pantun ni kami tak hafal. Tak bagi seni kata tu, dia seorang yang hafal OKU. Dah berumur lah, tapi itu nyanyi lagu lubang kubur, lubang kubur, tak terdaya. Sampai balik rumah pun masih tak sudah, lawak tu tetap tak habis-habis. Tak semai kamus dah pergi dah dia. Ni maknanya kita ni nak hilang siksa kubur, nak selamat daripada bab siksa kubur, diharuskan kita ni lazimkan 4 perkara, meninggalkan 4 perkara. Dalam kitab tulis. Yang pertama, menjaga sembahyang 5 waktu.
Yang kedua, banyak bersedekah. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih, yakni membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Tu susah tuan, 4 benda ni nak selamat dalam kubur. Tak imagine tuan-tuan, kita ni dalam liang lahat, kita bukan duduk sini ramai-ramai, betul? Sini ramai-ramai sonok boleh sembang, betul? Tak, sunyi tuan-tuan, sunyi yang amat sangat, sepi yang amat sangat. Kecuali kita ni memang ditulis dalam kitab lama Tuan Guru Datuk Ismail Kamus bagi, daripada orang Brunei, cerita pasal kematian, jambatan ke akhirat. Cuba cari dalam kedai ada, insyaAllah. Orang Brunei tulis ni, dia endorse oleh Mufti Brunei. Yang bila kita mati masuk liang lahat, mati aja kita ditangisi 2. Satu, bumi, tanah bumi ni menangis. Yang kedua, langit pun menangis. Bumi menangis kenapa? Bumi menangis pasal dah tak ada orang yang disayang, orang yang selalu sujud, orang yang selalu ingatkan Allah Ta'ala tu, dah tak ada, putus. Pasal apa? Mati dah. Bila mati, bumi tunggu dia. Bila masuk saja liang lahat, dipeluknya hamba Allah Ta'ala tu macam ibu memeluk baby dia, bayi dia. Sayangnya tanah, sayangnya bumi tu terhadap hamba Allah Ta'ala tu yang sayangkan Allah Ta'ala, yang tak berhenti ingat Allah Ta'ala semenjak dia menjejaki tanah bumi. Langit pun menangis. Kenapa langit menangis? Langit ada 2 pintu. Satu pintu, pintu rezeki. Satu pintu lagi, pintu masuknya amal kebajikan. Matinya hamba Allah Ta'ala tu menangis langit. Pasal apa? Pintu rezeki sudah tertutup. Habis. Sebab tu kalau kawan kita tu dah nazak sangat, cukup dah pintu rezeki tutup, kita suaplah bubur, suaplah air oren, air glukos, masuk tak masuk? Tak masuk. Rezeki dia Allah dah. Allah tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita kadang-kadang dah berumur ni dah tak lalu makan, betul? Tak terdaya nak makan lagi. Dulu bukan main, daripada Musangking sampai Tupai King, betul? Makan durian. Tapi kadang-kadang sampai ke satu ceiling, atau orang putih kata ceiling line tu, tak terdaya nak makan. Boleh makan, tapi tak terdaya. Takat 12-13, betul? Kalau dulu 16 gig, bukan biji, 16 gig. Kalau 16 gig tu lebih kurang 1 lori lah, 1 hilak. Boleh habis tak? Jangan main, ada orang boleh buat. Tak berhenti daripada pagi sampai petang, tak berhenti durian saja. Muka pun macam durian dah. Tu nampak ni tengah viral isu panas pasal kebun durian. Allah tuan-tuan, macam-macam perangai manusia. Padahal tu buah kampung aja, betul? Buah kampung aja. Orang tua kita tanam, tok wan, tok ki kita. Tapi sekarang jadi rebutan orang. Orang dah lupa daratan, macam-macam. Ni tu, jaga bab bila mati je langit menangis, pintu rezeki habis. Yang kedua, pintu ibadah dia, kebajikan dia pun tertutup. Nangis langit, tak ada siapa lagi hamba Allah Ta'ala tu, dah berhenti bab ibadah dengan Allah Ta'ala, menangis langit. Tu hebatnya manusia yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tolong tuan-tuan, biarlah jangan kita menangis. Masa kita lahir kan kita menangis, Wang betul. Datuk Ismail Kamus, lahir tu kan bunyi bising baby tu,
Yang lahir tu, yang datang tu sebagai pendatang, bukan pendatang parti, pendatang Arab, pendatang baru, betul? Dia pendatang baru, lahir keluar pada perut ibu dia, menangis dia. Budak tu menangis, yang menyambutnya suka, atuk dia, tok ki dia, tok wan dia, seronok dapat cucu, dapat orang baru, dapat pendatang baru. Tapi bila kita mati, jangan kita menangis. Dipesankan Tuan Guru, jangan kita menangis. Yang menangis tu yang tinggal, tu menangis. Itu pun sekejap je menangis, betul? Kalau orang suami menangis, isteri nangis tak? Nangis dia. Kalau ada 4 isteri, 4-4 nangis, betul? Sampai bila? Sekejap je. Cukup edah, orang pinang dapat tak orang kahwin? Kahwin dia, habis tuan-tuan. Tenganga kita. Ni Datuk Ismail Kamu cerita, betul? Ustaz Ismail Kamu selalu cerita. Nganga kita. Seorang lagi orang jenaris meninggal, serempak kat kubur. Macam mana isteri aku? Kahwin dah. Telopong kita, telopong. Jalan-jalan dia naik kereta kita. Dengan siapa? Suami baru. Pakai pula motorcar kita, betul? Audi Q7, habis. Tu betul? Hali, betul? Ada tak? Masa pergi masjid tak nak bawa, naik basikal, simpan rumah, selimut, takut nyamuk gigit. Mati, suami baru tu bawa, siap bunyi hon. Dengar tak kita dalam kubur? Dengar, motor aku tu. Allah, tuan-tuan, nampak? Punya sayang, padahal ada motor, ada kereta 4-wheel drive, 2-wheel drive, tak nak sampai ke masjid. Pasal Allah bagi kereta, bagi surat, bagi basikal, bagi kereta untuk ke mana? Masjid, surau. Tu habis amal kebajikan kita. Tu jaga sembahyang, maksudnya jaga sembahyang. Pertama, jaga solat 5 waktu. Tu antara hijrah yang hebat kita ni. Dah masuk tahun 1442. Jangan sombong, jangan rasa lama lagi hidup. Lagi kita dapat tahun hijrah, lagi sikit umur kita sebenarnya. Peruntukan untuk teruskan hidup tu makin lama makin sedikit. Sebab tu cari jalan untuk jaga sembahyang 5 waktu. Tapi janganlah 5 waktu aja. Ada tak sembahyang lain? Ada, tuan-tuan. Lepas maghrib ada tak sembahyang sunat? Ada. Ba'diyah, Isyak, Qabliyah, Ba'diyah, Subuh, ada tak? Ada. Solat sunat fajar. Tak sempat ustaz, sampai-sampai dah qamat. Boleh? Boleh. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Kalau mengaji kitab boleh sebenarnya. Pasal dia bukan Qabliyah, dia usalli sunatan fajri, fajar. Syaratnya kita balik rumah, jangan buat di masjid, di surau. Isu besar. Di rumah selagi tak terbitnya matahari, boleh kita lakukan solat sunat fajar. Rugi tak buat? Rugi tak buat. Pasal apa? Nabi dah bagi tahu dah. Pahala ni, skil pahala satu dunia ni, satu alam. Pahala sembahyang 2 rakaat saja. Larat kita cari pahala satu dunia, tuan. Tak terlarat. Tu 2 pahala yang paling hebat. 2 rakaat. Jangan lepas peluang. Boleh, tuan? Hijrah. Tu hijrah juga. Ada lagi ba'diyah, qabliyah, lagi sembahyang sunat malam. Sebab tu nak tidur malam balik, jangan terus tidur. Ambil wuduk, solat sunat taubat, solat sunat wuduk, baru kita lelap. Tu hijrah yang hebat. Tu antaranya jaga sembahyang 5 waktu. Yang paling jaga sekali maghrib, tuan-tuan. Tolong jaga. Kadang waktu berbuka tu lama sangat. Afdalnya ulama kata maghrib tu 15 hingga 20 minit saja yang awal. Yang lepas tu dah nak masuk isyak dah jadi lain. Silat-silat tak ada pahala. Makruh kadang ujung dah dekat isyak. Tolong jaga maghrib. Tu maghrib sekejap saja, betul? Tu dipanggil prime time, waktu yang paling utama. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Jangan berhenti bab sedekah. Kita ni dah dibagi Allah peringatan, masih lagi berselera, masih lagi ada nikmat, masih lagi boleh ada kerja. Ada yang tak ada kerja pun dapat lagi makan, betul? Cukup makan. Tak ada orang kebulur, tuan. Kita boleh puasa lagi, betul? Hari Senin boleh puasa, Selasa boleh puasa, Rabu boleh puasa, besok hari Khamis boleh puasa, hari Jumaat royo, betul? Tu
Pasal apa? Pasal Selasa, Rabu, Khamis. 13, 14, 15. Puasa hari-hari. Allah, tuan-tuan. Tuhan nak bagi pahala. Apa lagi nak buat? Bila lagi? Sampai bila kita nak menterdarah? Orang Melayu kata menterdarah tu. Makan. Cukup. Kata Ustaz Siddiq Noh, salah satu pesanan dia semalam. Pesanan Ustaz Siddiq Noh daripada Pantai Remis. Apa dia kata? Cukuplah buat makan. Bila terlampau sangat banyak makan, lelap kita. Susah nak mengaji, susah nak Quran. Nampak? Quran depan TV ada tak? Ada. Tak terdaya Ustaz. Pukul 10 startnya. Kenapa? Kan besar TV. Betul Ustaz. Besar-besar TV tu saya dah beli baru. Ada orang beli pasal Quran Time. Ada orang beli TV besar baru di Johor. Diceritakan oleh TV Jerah. Siap beli TV baru. Melengkung TV dia. Nampak Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul. 3 tu. Termasuk cerita Wak Karmo dengan Pak Mail. Allah, tuan-tuan, orang beli TV. Ni beli TV dah beli TV lama dah. Besar bilik TV dia. Tapi bila tengok Quran 5 minit, lelap Ustaz. Aduh, nampak. Padahal orang tu punya susah payah tadabbur, terangkan tajwid, hukum, hakam, adab, akhlak semua cukup. Bukan 3 orang tu kan. Kalau belakang, tengok belakang, macam-macam orang ada, betul? Tulis nota, tulis apa, semua cukup. Nampak? Kita kadang-kadang tak payah catat, keluar dalam Facebook sahabah Quran tu, penuh nota dia. Daripada buka yang mula start tu, dia dah start tulis. Sekarang dalam handphone tu kan, kita ada application, install aja, letak depan ustaz ceramah, dia terus type. Cakap Jawa, cakap Indonesia, cakap Melayu. Allah, tuan. Tengok, saya ada tu. Cepat buat nota. Tapi kadang-kadang dia berterabur juga. Orang putih mana? Tu. Nampak? Cari jalan untuk banyak bab sedekah. Jangan tangguh. Tong lalu standby. Hijrah kita ni. Dah 1442. Nak pergi masjid, jangan bawa benda-benda yang pelik-pelik. Duit tu. Duit untuk apa? Duit surau. Tu yang kata Datuk Semagamus, duit yang dalam tabung tu, duit yang kita punya. Banyakkan sedekah. Nak menyelamatkan kita dalam liang lahat yang amat gelap. Itulah yang nak menyelamatkan kita. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Tak ada lagi tu. Dalam kitab ni tulis baru ni. Quran tu bila datang mungkar nakir, Quran datang dekat dada kita. Dilapiknya dada kita, diperisaikan dada kita. Saya tak silap ke? Pertanyaan mungkar nakir, tiba-tiba datang Quran. Pasal apa? Kita berbakti dengan Al-Quran dulu. Ada My Quran Time. Tengok, tak berhenti. Catat, tulis, hafal. Nampak? Bila masuk ke kubur, dalam masalah itu ditulis ini, apabila seorang daripada kamu bangun pada malam hari, maka nyaring bacaannya Al-Quran, kerana bacaan dengan suara yang nyaring itu akan mengusir syaitan dan jin-jin yang fasik. Adapun para malaikat pula yang berada di udara dan para penduduk di rumah, mereka mendengar bacaannya serta sembahyang bersama-samanya. Bila malam berlalu, malam tersebut telah berwasiat kepadanya dengan berkata, ingatlah tentang masa serta sensitiflah. Tu bila kematian mendatangi, Al-Quran pun datang dan berdiri di dekat kepalanya. Ketika mana orang-orang sedang memandikannya, selesai mandi, masuklah Quran ke hadap, mengambil tempatnya di antara dada dan kepalanya. Tu. Bila mayat diletakkan dalam kubur, datanglah malaikat mungkar nakir, sedang Al-Quran pula mengambil tempat mencelah antara diri mayat dan 2 malaikat tersebut. 2 malaikat itu berkata kepada Al-Quran, menjauhlah daripada kami kerana kami mahu bertanya kepadanya. Al-Quran menjawab, demi Allah, aku tidak akan memisahkan diri daripadanya sehinggalah aku dapat memasukkannya ke dalam surga. Jika benar kamu berdua telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ia adalah hak kamu. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mati dan bertanya, adakah kamu mengenali saya? Allah, tuan. Kalau baca, kenal. Kalau tak baca, tak kenal. Tu, yang Allah bagi peluang dengan My Quran Time.
Bila mati tu jawab tidak, maka berkata Quran, saya adalah Al-Quran, sayalah yang menyebabkanmu bangun sepanjang malam, menyebabkan dahaga puasa sepanjang siang, mencegah nafsumu, pendengaranmu, dan perkara mungkar yang dilarang. Engkau teman-teman yang paling jujur, oleh itu saya akan menyambutmu dengan penuh kegembiraan. Setelah pertanyaan mungkar nangkir terhadapmu, engkau tidak akan mendapati lagi sebarang kesulitan dan kesedihan. Allah, tuan-tuan, sahabat kita yang paling hebat bukan manusia. Sahabat kita yang paling hebat adalah Al-Quran. Dia yang memerisaikan kita, tuan-tuan. Sebab tu jangan lepas dengan Al-Quran. Ni diceritakan nak jaga bab solat, nak jaga bab kubur kita, banyak membaca Al-Quran. Boleh, tuan-tuan? Tu hijrah yang hebat. Jangan tangguh. Dah berumur-umur ni, jangan kita tangguh. Yang keempat, memperbanyakkan tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan berhenti, tuan-tuan, tasbih tu. Teruskan sampai ke akhir hayat kita. Itulah mati kita yang paling hebat besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulut tu tak berhenti sebut bab tasbih, bab nama Allah, bab nama Rasulullah, bab selawat dan macam-macam lagi. Boleh, tuan-tuan? Sama-sama kita teruskan. 4 tu, ingat tak? Pertama, menjaga sembahyang 5 waktu. Kedua, banyakkan bersedekah. Ketiga, banyakkan Al-Quran. Yang keempat, banyakkan tasbih untuk selamat kita dalam kubur yang gelap. Yang seterusnya, sebab semua yang 4 dapat menerangi kubur dan meluaskannya. 4 tu menerangkan kubur. Sedekah, macam-macam sedekah. Kita bayar bil telefon, bayar bil internet untuk surau, untuk masjid. Apalagi kita bayar bil untuk akaun, untuk lampu masjid. Terang tak kubur kita? Terang, tuan-tuan. Lagi terang, kita hafal pula ayat Quran. Dalam kitab ni tulis 2-3 ayat kita hafal. Allah terangkan kubur kita ibarat pagi-pagi terbitnya fajar kubur kita. Allah, tuan-tuan. Nak ke tak nak, tuan-tuan? Terang kubur kita, tak nak gelap-gelap. Ni salah satunya. Sebab tu jangan sayang duit, banyakkan bab sedekah. Ada dalam Quran? Ada. Apa tajuk dia? Infak. Hujung Al-Baqarah. Sebelum infak, selepas infak, riba. Selepas riba, hutang. Yang banyak saya takut tu hutang. Betul? Saya pun berhutang. Satu ayat 282, satu page, satu muka surat terangkan hutang. Allah, riba pun ada ayatnya. Allah tak haram, Allah perang, Allah laknat orang yang bersekongkol dengan bab riba. Aduh, tuan, nak lari mana, tuan? Bukan saya baca, Ustaz Fazrul baca Al-Quran. Takkan orang tak nampak? Bukan dia baca kitab pelik-pelik, kitab Al-Quran. Penuh TV tunjuk depan tu. Takkan tak faham-faham. Ni hari-hari, betul? Hari ni saja dia cerita macam-macam. Saya tengok, tuan, tak pernah miss. Dia punya cerita, ya Allah, tak terdaya kita. Hari ni poin apa? Hari ni juzuk ke berapa? Hari ni juzuk yang ke-4. Masuk juzuk ke-4 sekarang. Allah, tuan, nampak? Juzuk ke-4 maksudnya apa dah? Berapa hari? Dah 60, muka surat 60. Tu kena renung kita. Ada tengok, tak ada tengok ni? Hari ni surah Al-Imran lagi ayat 92. Betul? 92. Tu. Bab dermakan sesuatu. Ayat 92, dermakan sesuatu yang terbaik, yang dicintai, yang disayangi. Quran tulis. Bab sedekah. Jangan sayang duit. Kita sayang sangat, betul? Niaga kuih dah tinggal 3, 4, nak dijual juga, tuan-tuan. Faham tak faham? Pak Mail
simpang renggam, jual jemput-jemput, orang datang tak mampu nak beli, longgok, bungkus, bawa balik. Jangan lupa Quran time Pak Mail kan. Sampaikan umur dia sekarang 73 tahun, minta habiskan my Quran time 604 hari. Lepas tu Allah nak ambil nyawa, ambil. Dia cakap, berani tak berani tuan-tuan? Orang Jawa kata wani kok, wani. Nampak? Tu hebatnya orang tu ni, ya. Quran pasal apa? Yakin dengan ayat Quran. Yang kedua, ayat 94, elakkan daripada mengada-ngada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak nyatakan. Jangan memandai-mandai yang tak ada dalam Quran. Jangan nak pandai-pandai, jangan nak selewengkan, jangan nak dipalsukan. Ada dalam Quran, itu tetap benar. Walaupun dikucak-kacikkan oleh agama lain, betul, tapi Al-Quran tetap benar. Yang ketiga, dia punya resolusi dia, berhati-hati dengan orang Yahudi dan Nasrani. Quran tulis, bukan ustaz tulis. Quran menulis. Quran dah ada dah menyatakan hati-hati dengan bab Yahudi dengan Nasrani. Itu hari ini saja. Nampak tu bab tajwid lagi, ya. Bab tadabbur. Tu tuan-tuan, jangan lepas pulang, cari jalan dengan Al-Quran, ya. Jadi balik pada bab nak menerangkan kubur kita di 4 poin tadi. Kemudian nak teruskan, ada pun empat yang harus ditinggalkan, iaitu bab pertama dusta, bab kedua khianat, bab ketiga mengadu domba, yang keempat jaga kencing, sebab Rasulullah SAW bersabda, tanazzahu anil bauli fa inna ammata azabil qabri minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya seksa kubur itu kerana kencing, yakni cebok jangan sampai ada sisanya, harus bersih sebenar-benar bersih. Allah, tuan-tuan, 4 benda tu yang mendatangkan seksa kubur. Nabi pernah lalu 1-2 kubur, terduduk-duduk unta Nabi. Pasal apa? Unta dengar benda berlaku dalam kubur. Nabi tahu orang tu kena seksa kubur. Pasal apa? Salah satunya, dia tak bersih waktu dia beristinja. Tuan-tuan, yang dah berumur tu satu hal, betul, jagalah, takkan nak berdiri lagi. Yang diajar Nabi dalam kitab Bahrul Mazi ada ditulis macam mana nak buang air kecil. Ada ke tak ada? Ada, tuan-tuan. Sini ada buka kitab Bahrul Mazi? Ada? Ada buka tak ada buka? Kena cari ustaz buka kitab tu. Macam-macam undang-undang dalam fiqah, macam-macam cerita dalam fiqah. Cari satu ustaz mengajar Bahrul Mazi. Bukan satu juzuk, tuan-tuan. Berapa juzuk? Lebih pada 12, betul? Saya ada kitab tu kat rumah, 12 sangat. Allah, tuan-tuan, tak habis. Saya sendiri tak habis. Tak dan dengan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, tak dan, tak habis. Banyak, terlalu banyak. Nampak? Bahrul Mazi, carilah, ya. Bab nak design jamban tu pun ada, nak buang air tu ada, menyangkung ke berdiri, semua cukup. Tak habis, tuan, tak cukup masa, ya. Allah Akbar, mati. Okey, tengok 4 yang benda yang menyeramkan kita dalam kubur, yang menggelapkan kubur kita ialah bab dusta. Cukup, dah berumur, dah berhijrah, dah 1442 hari, dah dalam surau, takkan nak menipu lagi, takkan berdusta lagi. Cukup, tuan-tuan, tolong. Kita akan jumpa dalam satu bab akan datang, bila berkata benar kita ni, bila hamba Allah Ta'ala tu berkata benar, Allah pimpin kita menghala ke syurga. Tapi bila kita berkata bohong, berkata dusta, kita dipimpin menghala ke dalam neraka. Dituntun, bahasa lama tuntun. Tuntun apa? Dipimpin. Orang Jawa cakap tonton, betul? Ditonton. Tonton tu bukan menonton TV, tak. Tonton tu ya, menimpin kita menghala kedua tempat. Yang kedua, khianat. Khianat ni apa? Dia khianat, yang paling sedih, khianat dengan agamanya. Khianat yang paling sedih lagi, khianat pada dirinya sendiri. Dicatatkan dalam satu bab
ada 13 ke 14, 15 orang khianat ataupun zalim pada diri sendiri. Macam mana contohnya? Dia tahu Quran, dia tahu tajwid, dia tahu hafal, tapi satu hari dia tak baca Al-Quran 100 ayat, dia tergolong dalam kategori khianat ataupun zalim pada diri dia sendiri. Dia tahu dia jahil, dia tahu keluarga dia jahil, tak nak ke masjid, tak nak ke surau, tak nak mengaji, cari ilmu, dia khianat. Waktu bila? Waktu dalam kubur besok. Ya Allah, aku zalim, ya Allah. Khianat. Dia ada peluang untuk semain sunat, tak nak juga semain sunat. Zalim? Zalim. Itu khianat. Apalagi khianat dengan agamanya sendiri. Allah, tuan-tuan, itu kena renung kita. Buka minda, buka fikiran kita. Dan Allah tunjuk Quran sekarang, ada yang haram, ada yang halal. Betul? Kenapa tak ikut? Ni, tak boleh tangguh. Tu salah satu yang dipanggil ibadur rahman. Maksudnya kita ni, kita kena jadi hijrah untuk tahun ni. Salah satunya bab Quran kita. Yang ketiga, mengadu domba. Ni pun satu hal. Inilah salah satunya sekarang. Dulu pakai mulut, pakai lidah, betul? Sekarang pakai ini. Lagi hebat sebarnya. Mengadu domba. Cerita yang belum diketahui, belum sahih, belum tahu. Apalagi share-share hadis yang tak tahu datang dari mana. Share-sharekan benda-benda yang tak ada sumber. Janganlah. Cukup berhenti. Bab tu akan gelap kubur kita. Yang keempat, menjaga kencing. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda, bersih-bersihlah kamu daripada kencing. Sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. Maksudnya tak bersih. Buatlah apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nak kencing tu duduk menyangkung, berdehem 3 kali. Siap baru kita uruskan ambil wuduk. Azan, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا حول ولا اللهم صل على وعلى الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. InsyaAllah sikit lagi. Juga Nabi SAW bersabda, Innallaha karihal lakum arba'a al-abasu fis salati wal laghwu fil qira'ah wal rafasu fis siyami wad dahiku indal maqabir. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka pada yang pertama dalam sembahyang, lagho yakni tidak hirau, dalam bacaan Quran yakni ribut-ribut, dan berkata keji waktu puasa, dan yang keempat gelak tawa di kawasan kubur. Empat ni Allah tak suka, jangan buat. Ni dah bagi tahu hari ni, hati-hati ya. Benda ni memang Nabi kata Allah tidak suka pada empat. Yang pertama, main-main dalam sembahyang. Jangan ya. Dah sampai tua dah, tak ingat-ingat buat sembahyang ni. Macam-macam makna ada dalam sembahyang, betul? Tak ingat Fatihah ke mana, rukuk macam mana. Tahu-tahu dah habis. Assalamualaikum. Dah 4 rakaat isyak habis. Waktu yang salam tu betul ingat, dah habis 4 rakaat. Tu. Yang paling dahsyat waktu tarawih, betul? Tarawih pula tahun ni kat rumah lagi. Betul? Dah habis dah 20. Masa bila? Waktu imam pula tahfiz laju, betul? Tiba-tiba terkejut apa dia? 20 rakaat dah. Alhamdulillah terus. Tuan, waktu rakaat pertama sampai ke 20 mana dia pergi? Turu, orang Jawa kata turu. Tahu turu? Tidur. Sleeping dia, bukan skipping, sleeping. Waktu bila dia tidur? Waktu berdiri. Kita ingatkan ayam jantan tidur berdiri, rupanya manusia jantan juga bertidur diri, tuan-tuan. Allah, tuan. Tapi ayam jantan hebat, kata Datuk Ismail Kamus. Ya, ayam jantan ni hebat, satu-satunya makhluk yang berhenti berkokok satu masa berlaku. Waktu bila? Waktu Fir'aun mengejar Musa. Sebelum terbelahnya laut. Pagi subuh-subuh tu diperintahkan ayam jantan tu tak berkokok pagi tu. Itulah sejarah. Kalau ada teka-teki, waktu bila ayam jantan tak berkokok sekali dalam sejarah, itulah masa dia. Lain, dia tetap berkokok. Waktu air pasang, waktu subuh. Betul? Tetap berkokok ayam jantan. Ribut macam mana, hujan macam mana, dia tetap berkokok. Bangun dia. Kita ni yang tak berkokok bagi-bagi subuh, tuan. Allah, tuan, malu kita dengan ayam jantan. Faham? Tu masa pagi tu. Pagi tu ayam jantan tak berkokok. Wah, maksudnya apa? Fir'aun pun bangun subuh. Betul? Fir'aun bangun subuh. Pasal apa? Dia dengar bunyi ayam jantan. Tapi pagi tu dia terus. Allah lanjutkan tidur dia sampai dia terlambat nak mengejar Nabi Musa. Tu sejarah, tuan-tuan, ayam jantan. Mana kita meraya tu ayam jantan. Ya, tu. Maknanya kita ni jangan main-main dalam sembahyang. Kalau main-main dalam sembahyang, Allah hantar SOP baru sekarang. Tak boleh rapat-rapat. Apa jadi? Tu, 1 meter, 1 meter. Degilnya kita dulu. Imam kata rapat-rapat saf.
Tapi degil kita cari yang bawah aircon, bawah kipas, baru nak rapat-rapat. Betul? Tiap tulis nama dia, Fulan bin Fulan, tu aku punya, jangan duduk dia. Allah, satu. Kadang tak terdaya tuan. Sekarang Allah bagi SOP baru, jarang-jarang. Betul. Tapi pastikan kita sembahyang, jangan betul jarang-jarang, tapi line to make tu tolong sama. Tu baru dapat pahala lagi. Kadang-kadang kita tak perasan. Ni, jangan main-main dalam sembahyang. Sebab tu cari kesempurnaan solat. Cari, jangan dibiarkan sampai dah berumur kita tak tahu kesempurnaan solat. Yang kedua, apa dia kata? Main-main dalam sembahyang. Yang kedua, bacaan Quran ribut-ribut. Maksudnya apa? Mengaji tuan-tuan, ada adab. Betul? Ada tilawah, ada taranum, ada adab dia, ada lagu dia. Kata dalam tu, kata ulama dalam tu, kata kadang-kadang tak boleh bawa lagu. Kadang-kadang orang buat lagu sampai lagu Hindustan. Ada tak? Quran tu dimain-mainkan dengan lagu Hindustan. Kena tak kena? Tak kena tuan-tuan. Tak kena. Diceritakan dalam ulama dalam tu. Quran tak boleh. Dia ada lagu dia sendiri. Betul? Ada adab dia. Tak boleh dimain-mainkan. Apalagi kita baca laju-laju. Jangan. Ya, nisfu Saban nak baca 3 kali khatam Yasin. Betul? Janganlah. Ya, baca tartil. Diceritakan ulama bila Nabi baca tuan-tuan, Nabi rasa sebab. Ada bab sebab bila diingatkan Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Kita tak berapa kali tak sebab-sebab baca Quran. Khatam-khatam tapi tak ada bab sebab. Yang ketiga, berkata keji waktu puasa pun sama juga. Hati-hati lidah kita, lisan kita. Akhir sekali, gelak tawa dalam kubur. Bukan dalam kubur, yang kawasan kubur. Yang dalam kubur tak boleh ketawa kan. Sengih pun tak boleh, nak senyum pun tak boleh. Pasal apa? Dah dalam kubur. Tapi kita jangan senyum sangat di sini. Takut kita tak tersenyum di sana. Bimbangkan persiapan kita, pembangunan kita di dalam kubur. InsyaAllah takat tukut kena ikut SOP. Tak boleh panjang-panjang nanti tak terjadi lagi bulan depan. Ya, InsyaAllah takat tukut. Maksudnya kita siap-siapkan diri kita dari terkena seksa kubur dan kedahsyatan. InsyaAllah mana yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. InsyaAllah tuan-tuan minta, mohon tuan-tuan doakan anak saya, ada 3 orang tak balik di Turki, tengah PKP kuat juga di sana. Mohonkan doakan dia, ada 3 orang Quran habis, nak habiskan kitab saja. Mohon doakan sekali insyaAllah malam ni, boleh ya? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahya jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa an syarrimna wa khli hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wassallallahu wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.